Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sekalian, bagi memberkati forum kita pada petang ini, bersama kita memulakannya dengan bacaan surah Al-Fatihah secara beramai-ramai. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Amin, amin. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, sebelum forum dimulakan, di sini saya ingin memaklumkan kepada Auda agar dapat mematikan mikrofon masing-masing agar forum ini berjalan dengan lancar. Dimaklumkan juga pada penghujung forum ini akan dibukakan sesi soal jawab bersama ahli-ahli panel. Kerjasama daripada Auda adalah sangat-sangat diharapkan dan kami ucapkan ribuan terima kasih. Untuk makluman para hadirin, forum selama 4 minggu ini dikendalikan sepenuhnya oleh mahasiswa-mahasiswi Universiti Brunei Darussalam yang mengambil modul AS 4304 Drama Melayu di program Kesusastraan Melayu, Fakulti Sastra dan Sains Sosial. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Alhamdulillah, bertemu kita dalam forum pertama pada petang ini di dalam suasana yang berbeza, iaitu secara dalam talian. Adapun situasi COVID-19 yang berlaku di negara Brunei Darussalam ketika ini bukanlah penghalang untuk kita melaksanakan forum pada petang ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dalam forum yang diadakan di bawah modul AS 4304 Drama Melayu. Pertama sekali, terima kasih diucapkan kepada mahasiswa-mahasiswi dan ahli panel, penggiat-penggiat seni, serta hadirin sekalian kerana berkesudian meluangkan masa untuk forum kita pada petang ini. Baiklah, kita mulakan forum kita dengan memperkenalkan diri saya, Nur Akilah Amanina binti Haji Rahim, selaku pengerusi forum hari ini. Bersama saya ada dua ahli panel yang akan membincangkan tajuk forum yang diberikan. Ahli panel yang pertama, yang kelihatan agak segak pada petang ini, saya perkenalkan Awang Muhammad Nur Azli bin Abdul Samad. Awang Azli merupakan mahasiswa Universiti Brunei Darussalam yang mengambil jurusan Kesusastraan Melayu dan merupakan mahasiswa tahun akhir. Semester ini adalah semester terakhirnya. Selamat petang dan apa kabar Awang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Seterusnya, mari kita berkenalan dengan ahli panel kita yang kedua, berbaju kurung dan manis orangnya, yaitu Dayang Siti Nur Kalbi binti Haji Sarudin. Dayang Kalbi juga merupakan mahasiswi Universiti Brunei Darussalam yang mengambil jurusan Kesusastraan Melayu. Beliau juga merupakan mahasiswi tahun 4 dan semester depan adalah semester akhirnya. Selamat petang, Dayang Nur Kalbi, dan apa kabar? Selamat petang, Puan. Alhamdulillah sehat. Puan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Hadirin yang dihormati sekalian, tajuk forum kita pada petang ini adalah Realisme dan Surrealisme dalam Naskah Drama Kontemporari Brunei. Terlebih dahulu, saya ingin mengupas sedikit mengenai tajuk yang akan dibincangkan ahli panel kita pada hari ini, yaitu mengenai dengan Naskah Drama Kontemporari Brunei. Kontemporari. Kontemporari membawa maksud kepada sesuatu yang berlaku pada masa kini. Kontemporari juga merujuk kepada sesuatu yang wujud atau berlaku dalam suatu tempoh yang sangat dekat, iaitu
sekitar 5 hingga 10 tahun. Unsur-unsur yang ada dalam konteks kontemporari itu boleh saja kekal atau boleh saja berubah. Inilah yang akan kita telusuri dalam perbincangan pada petang ini dengan mauduk realisme dan surrealisme dalam naskah drama kontemporari Brunei. Baiklah, hadirin yang dihormati sekalian, tanpa membuang masa, izinkan saya memulakan perbincangan forum ini dengan mengajukan soalan pertama kepada panel pertama, iaitu Awang Azli terlebih dahulu. Soalannya ialah, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan drama realisme tersebut? Silakan Awang Azli. Terima kasih Puan Pengerusi. Soalan Puan Pengerusi tadi, apakah yang dimaksudkan dengan drama realisme? Okey, terlebih dahulu saya ingin menerangkan apa itu aliran realisme. Realisme adalah satu aliran fahaman atau ajaran yang berdasarkan kepada dunia nyata. Selain itu juga realisme adalah aliran sastra yang secara asasnya berdasarkan kepada kebenaran, kejujuran, pengalaman pengarang dengan persekitaran sosial. Realisme sastra adalah sebahagian dari gerakan seni realis yang bermula di Perancis pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Aliran ini bermula sebagai reaksi terhadap romantisme abad ke-18. Gaya romantisme dianggap terlalu eksotik dan tidak lagi berkait dengan dunia nyata. Realisme merupakan kemiripan kenyataan atau kehampiran kepada hal-hal yang nyata, terutama dalam hubungan dengan penulis sesebuah karya sastra atau pementasan sesebuah drama pentas. Maka realisme ini dapat dikatakan meletakkan seni sebagai kaedah mengangkat kesedaran kepada hal-hal yang nyata, terutama dalam hubungannya dengan penulis sesebuah karya sastra atau pementasan sebuah drama pentas. Aliran realisme ini meletakkan seni sebagai kaedah mengangkat kesedaran kepada manusia bahawa realiti sosial dan lebih kepada persoalan kehidupan yang berkaitan dengan kejadian nyata pada kehidupan sehari-hari seperti masalah sosial, budaya, ekonomi, hubungan dengan persaudaraan dan sebagainya. Karya tersebut dibuat berdasarkan kepada pengalaman dan imajinasi yang diiringi oleh realiti yang dihadapi oleh semasa oleh penulis semasa karya tersebut dihasilkan. Aliran realisme adalah genre sastra yang menegaskan bahawa tugas pengarang adalah untuk menerangkan kenyataan dengan jujur dan bersejarah. Drama realisme turut dikenali sebagai drama protes sosial, drama realisme sosial dan drama masyarakat. Drama realisme juga dijadikan menjadi sebagai sebuah alat komunikasi langsung dengan audiens. Drama realisme yang gemar menggunakan bahasa pertuturan sehari-harian. Bahasa yang digunakan adalah ringkas, padat, kemas dan pendek agar ianya dapat menimbulkan pemikiran dan persoalan. Drama realisme sudah pastinya bersifat realistik dengan suasana ruang pentas yang biasa dilihat oleh penonton seperti sebuah ruang tamu dengan perabot rumah yang biasa dan natural sifatnya. Watak-watak yang dikemukakan adalah watak-watak manusia biasa ataupun masyarakat biasa dengan bahasa pertuturan bersifat sehari-hari. Persoalan-persoalan yang dikemukakan juga bersifat realistik, iaitu sesuatu berkaitan dengan masyarakatnya. Pemikiran dan persoalan yang dipaparkan dalam sebuah drama realisme amat rapat dengan masyarakatnya. Ia dapat dijadikan sebagai cerminan masyarakat atau sebagai alat membela nasib masyarakat. Kehebatan sebuah drama realisme itu terletak pada keupayaan, iaitu pengarahnya membawa realiti ke atas pentas serta menjadikan pentas sebagai dunia realiti yang mencerminkan segala pergolakan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat semasa. Sekian daripada saya. Terima kasih.
Terima kasih Awang Azli di atas perkongsian sebentar tadi. Kepada para penonton yang belum mengerti apa itu drama realisme, penjelasan daripada Awang Azli ini pada pendapat saya adalah jelas dan dapat dimengerti. Drama realisme lazimnya berkait rapat dengan kehidupan masyarakat di dalam dunia realiti dan ia mampu dicerminkan dengan pementasan. Sebentar tadi, kita telah pun mendengar panel pertama menyuarakan pendapatnya tentang drama realisme. Sekarang kita beralih pula kepada panel kedua bagi menjelaskan pula mengenai drama surrealisme. Baiklah, pada pandangan Dayang, apakah yang dimaksudkan dengan drama surrealisme itu? Silakan Dayang Kalbi. Baiklah, terima kasih Puan Pengerusi. Jadi menurut Manasikana dalam drama Manasikana bahawa drama adalah wahana dan wacana manusia iaitu memperagakan dirinya, mencitrakan hidup, kisah hidup dan bayangan masa silam serta renungan masa depan. Jadi dalam satu zaman manusia amat peka dengan drama yang memerlukan kekonkretan dan ketepatan baik dalam aspek pembahanan cerita dan juga realiti manusia yang menjadi fokusnya. Tetapi dalam zaman yang lain, barangkali kerana sudah bosan atau ingin bereksperimen, mereka ingin pula kepada hal-hal yang abstrak, iaitu penuh dengan idea, konsep lambang dan syarat dengan persoalan metafizik dan falsafah. Jadi lahirlah drama-drama yang bercorak surrealisme, simbolisme, anti-realisme dan juga absurdisme. Surrealisme adalah manifestasi daripada realisme iaitu dalam bentuk ilusi. Surrealisme juga terinspirasi dari citra mimpi dan bawah alam sedar manusia. Dengan begitu, surrealisme ini tidak akan membawa konteks suatu subjek atau objek yang tidak berada dalam lingkungan manusia dan alam dunia. Jadi, surrealisme juga mengambil objek-objek seharian yang terdapat di dalam kehidupan dan alam kita, lalu dimanipulasinya sedemikian rupa hingga tidak nampak seperti kenyataan lagi. Jadi, kata surrealisme ini berasal dari gabungan sur dan realisme, atau sur di atas realisme, atau sesuatu di atas hal-hal yang logis. Fahaman atau aliran ini berusaha menggambarkan sesuatu sebagaimana keadaannya. Istilah tersebut digunakan oleh Guillaume Apollinaire dalam catatan program Ballet Parade, iaitu salah satu acara mereka. Dalam catatan tersebut, ia menulis super realisme yang kemudian disingkatkan menjadi surrealisme. Jadi, surrealisme ini, drama surrealisme memang sukar untuk kita fahami dan ianya agak kurang diterima oleh akal tanpa logik dan fantastik. Ia kadang-kadang menepati sahaja istilah yang dikatakan sebagai abstrak. Menurut Manasikana lagi, drama surrealisme ini juga merupakan salah satu karya absurd, iaitu drama surrealisme ini adalah berbentuk non-konvensional, iaitu menolak struktur realisme atau konvensional. Selain itu juga, aliran ini juga merupakan perlawanan terhadap rasionalisme yang berpegang pada kebebasan berfikir dan ekspresi atas realisasi dalam mimpi yang dihadirkan tanpa kontrol kesedaran. Drama jenis ini mengambil persoalan luar daripada kenyataan hidup sehari-hari. Ia kelihatannya bersifat falsafah dan cuba mendekati persoalan kejiwaan di dalam batin manusia. Mungkin setakat itu sahaja, Puan Pengerusi. Baiklah, terima kasih Dayang Kalbi atas perkongsian sebentar tadi. Saya tertarik dengan penjelasan Dayang Kalbi yang menyatakan bahawa drama surrealisme itu lahir daripada imajinasi dan ilusi pengarang, termasuklah hal-hal ganjil yang tidak masuk akal. Namun, bagi Kalbi tadi, ia bertujuan untuk menguatkan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Hadirin yang saya hormati sekalian, sebentar tadi sudah dijelaskan mengenai drama realisme dan drama surrealisme daripada kedua-dua ahli panel.
sebagai perlanjutan apa yang dibicarakan oleh panel pertama tadi mengenai drama realisme, jadi soalan kedua saya, menurut Awang Azli, apakah naskah drama Brunei yang menunjangi aliran realisme? Dan apakah yang diperkatakan dalam naskah-naskah berkenaan? Apa pendapat Awang Azli mengenai hal tersebut? Silakan. Baiklah, terima kasih Puan Pengerusi. Kebanyakan naskah drama moden di Brunei ada mengandungi aliran realisme. Ini kerana kebanyakan penulis drama Brunei bergiat aktif menghasilkan naskah drama dengan mengemukakan ciri-ciri realisme di dalamnya. Antara ciri-ciri realisme ialah seperti mengangkat tema dan persoalan isu-isu atau peristiwa yang dialami oleh kebanyakan masyarakat. Kedua, watak-watak dalam naskah drama tersebut terdiri daripada kalangan masyarakat biasa dan berletakkan tempat dan waktu di dunia nyata. Penggunaan gaya bahasa adalah yang digunakan sehari-harian, dan plot ceritanya adalah mudah dan ringkas. Okey. Antara penulis yang mengemukakan penulis Brunei yang mengemukakan aliran realisme dalam naskah drama mereka adalah seperti Abdul Latif Cucu, Judin Asar, Ahmad Timbang, Rahman Yusof, Patani, Ahmad, Nasir Ghaffar, Panji Lara dan banyak lagi. Dalam pembincangan ini saya akan menggunakan 3 naskah skrip drama yang dihasilkan oleh 3 orang penulis yang naskah Brunei yang saya nyatakan di atas, iaitu pertama, skrip drama yang bertajuk Darah-Darah Zaman Sekarang, yang dihasilkan oleh Rahman Yusof dalam kumpulan drama beliau yang bertajuk Antologi Drama Kiambang Bertaut yang diterbitkan pada tahun 1995. Kedua, skrip drama yang bertajuk Rezeki yang dihasilkan oleh Panji Lara atau nama sebenar beliau Awangku Muhammad Nur Syam alias Awangku Hedi, pengiran hidup. Dalam kumpulan drama beliau yang berjudul Ma'al Hayat, kumpulan skrip drama pentas. Buku drama ini baru saja diterbitkan pada tahun ini, iaitu tahun 2021. Akhir sekali, drama yang bertajuk Ikut Rasa Binasa, Ikut Hati Mati, yang dihasilkan oleh Tuan Haji Muhammad Haji Timbang dalam kumpulan drama beliau, drama pentas Jejak Merdeka yang diterbitkan pada tahun 2008. Skrip drama yang bertajuk Darah-Darah Zaman Sekarang, ini yang dihasilkan oleh Rahman Yusof. Ini mengisahkan tentang seorang ibu yang bernama Tinah yang menginginkan anaknya iaitu Kamal berkahwin dengan mengikut adat perkahwinan Melayu sepenuhnya, tetapi Tinah kecewa apabila adat kain putih iaitu lapik bunga pinang, yang mana sepatutnya kain putih tersebut tidak mempunyai kesan darah pada kain putih tersebut pada malam pertama pengantin. Perkara ini membuat Tinah merasa takut akan timbul fitnah dari masyarakat kerana pengantin perempuan tidak lagi darah dan berkemungkinan pengantin perempuan telah berbuat zina. Tetapi adik perempuan Tinah yang merupakan bakal seorang doktor, iaitu Dr. Alia, menerangkan kepada Tinah ketiadaan darah pada kain putih tersebut. Ini kerana mungkin disebabkan wanita pada masa kini sangat aktif melakukan aktiviti sukan dan membuat kerja, bukan seperti wanita zaman dahulu yang mana yang hanya duduk di rumah. Drama ini juga memaparkan adat budaya perkahwinan Melayu seperti malam berbadak, bergatang, berinai, bersanding, berambil-ambil, balik 3 hari dan macam-macam lagi. Dalam skrip drama ini juga memperlihatkan sikap masyarakat pada masa ini yang sering membazir dan memboros dalam mengadakan majlis perkahwinan. Penulis skrip drama ini juga menasihatkan masyarakat agar menjalankan majlis perkahwinan itu hendaklah dijalankan dengan mengikut kemampuan atau majlis tersebut diadakan dengan sederhana sahaja.
seadanya saja. Selain itu juga skrip drama ini juga memperlihatkan adat perkahwinan yang dianggap tidak lagi sesuai digunakan pada masa ini, iaitu lapik bunga pinang, kerana adat ini boleh menimbulkan pelbagai fitnah. Skrip drama yang kedua ialah skrip drama yang bertajuk Rezeki yang dihasilkan oleh Panji Lara. Skrip drama ini mengisahkan seorang watak yang bernama Awang yang tidak hidup sebagai penganggur, yang telah mengambil keputusan untuk berniaga produk kraft tangan dan tulisan cut bersama kawannya iaitu Ahmad. Rezeki mereka berdua semakin melimpah setelah mereka bekerja sama dengan pihak pelancongan. Awang dan Ahmad berjaya dalam perniagaan mereka dan bercadang untuk memperkembangkan lagi sumber rezeki mereka. Okay. Unsur realisme yang terdapat dalam skrip drama Rezeki ini adalah tentang masalah pengangguran yang berlaku pada masa ini, terutama graduasi universiti. Masalah ini bukan atas sebab mereka tidak mahu bekerja ataupun memilih pekerjaan, tetapi masalah persaingan untuk mendapatkan ke suatu pekerjaan itu. Skrip drama ini juga Panji Lara memperlihatkan masalah pengangguran yang dihadapi oleh masyarakat pada masa ini. Pada masa yang sama juga Panji Lara mencadangkan para pelajar yang baru selesai pengajian universiti untuk mendirikan perniagaan mereka sendiri. Kerana sudah sampai waktunya masyarakat pada masa ini mula berdikari sendiri tanpa mengharapkan pekerjaan daripada kerajaan saja. Mereka boleh menggunakan kemahiran yang mereka pelajari semasa dalam pengajian mereka untuk membantu mereka mendirikan perniagaan mereka. Oleh itu, skrip drama yang dihasilkan oleh Panji Lara ini mengajar kita untuk berdikari sendiri dan mengajar kita supaya tidak mengharapkan bantuan atau pekerjaan di sektor kerajaan. Skrip drama yang terakhir adalah skrip drama yang bertajuk Ikut Rasa Binasa, Ikut Hati Mati yang dihasilkan oleh Tuan Haji Muhammad Haji Timbang. Skrip drama ini mengisahkan dua pelajar yang pembuli yang bernama Bahak dan Kamil. Mereka sering membuli pelajar lain, terutama Tajuddin. Bahak dan Tajuddin sering memeras ugut Tajuddin kerana ibu bapanya bekerja di sektor kerajaan, iaitu ibu Tajuddin adalah seorang doktor dan ayahnya adalah seorang pegawai polis. Selain itu juga, mereka juga sering membuli cikgu mereka sendiri dengan cara mengempiskan tayar kereta cikgu mereka tersebut selepas cikgu tersebut mendenda mereka kerana membuli. Pada satu hari mereka berdua, iaitu Bahak dan Kamil, membuli dan memeras ugut Tajuddin sehingga cedera kerana mereka menyangkakan Tajuddin telah melapor perbuatan buli mereka ke cikgu disiplin, iaitu Cikgu Aziz. Perbuatan mereka berdua ini diketahui oleh Roha, iaitu prefek sekolah mereka. Lalu mereka berdua ditangkap dan dibawa ke penjara. Akhirnya mereka merasa bersalah kerana telah membuli kawan mereka sehingga cedera. Dalam skrip drama tersebut, Tuan Haji Muhammad Haji Timbang memberikan gambaran peristiwa atau gejala yang berlaku dalam dunia persekolahan, yang mana banyak pelajar mengalami masalah buli di sekolah mereka. Dalam skrip drama itu juga, Tun Haji Timbang ingin menasihatkan belia muda, terutama pelajar sekolah di semua peringkat, agar menjauhi sikap membuli, kerana sikap membuli adalah satu perbuatan jahat dan jenayah yang boleh diambil tindakan undang-undang terhadap mereka jika sekiranya berlaku kecederaan atau kematian terhadap mangsa buli. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sekian daripada saya. Terima kasih sekali lagi kepada Awang Azli. Awang Azli telah pun mengemukakan beberapa ciri-ciri aliran realisme dan turut memberikan beberapa buah naskah drama Brunei yang di dalamnya mengandungi unsur realisme. Ya, bagaimana pula dengan aliran surrealisme? Oleh itu, kita teruskan dengan panel kedua bagi mendengarkan
Apakah pula pendapat Dayang Kalbi mengenai naskah drama Brunei yang menunjangi aliran surrealisme? Dan apakah yang diperkatakan dalam naskah-naskah berkenaan? Silakan Dayang. Baiklah, terima kasih Puan Pengerusi. Menurut Mak Zakaria Arifin, drama surrealisme tidak mempunyai penyusunan plot dan pengakhiran cerita. Jadi penonjolan watak-watak yang berpecah-pecah, tiada kesatuan serta tidak mempunyai matlamat yang jelas. Drama surrealisme ini mempunyai ciri-ciri khasnya tersendiri. Pertama, kita boleh melihat dari segi watak, contohnya iaitu watak manusia diberikan pengenalan secara umum. Ini bermaksud watak yang ditonjolkan itu tiada meletakkan secara khusus seperti nama watak, umur, rupa dan juga sebagainya. Yang kedua iaitu plot, iaitu tidak melihatkan plot yang jelas. Boleh saja plot cerita tersebut tidak tersusun atau berkecamuk, rencam atau juga boleh disebut sebagai anti-plot. Ianya sukar untuk kita mengetahui di manakah klimaks bagi sesuatu penceritaan tersebut. Seterusnya iaitu subjek cerita. Subjek cerita ini tiada pengakhir atau penamat. Kebiasaannya cerita itu berakhir sebagaimana cerita itu bermula. Jadi yang seterusnya iaitu ruang. Ruang penceritaan itu boleh dibahagikan kepada dua, iaitu pertama ruang infinity dan kedua iaitu ruang vacuum. Ruang infinity ini bermaksud tiada satu titik sempadan ruang. Ruang penceritaan itu boleh saja berpindah-pindah. Manakala ruang vacuum pula, ialah penceritaan itu terkurung dalam satu ruang, iaitu menetap dalam satu ruang sahaja. Apabila dilihat di antara penulis-penulis naskah drama Brunei berunsur surrealisme, ialah di antaranya Zefri Arif Brunei, Ekshmar, Ena Herni Wasli, Panji Lara, Syakirin, Ati Aswana dan beberapa lagi lainnya. Naskah yang boleh dijadikan contoh adalah seperti pertama kita boleh melihat tajuk organ. Boleh didapati dalam buku rapat antologi skrip drama pentas iaitu terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2002 iaitu karya Zefri Arif Brunei. Naskah ini menceritakan mengenai seorang profesor ahli bedah alat muzik atau pakar pembaikan alat muzik. Profesor ini telah tersilap masuk ruang bilik pembedahan iaitu pembedahan organ manusia. Jadi pembantu makmal telah memberitahu kepada profesor tersebut untuk membedah organ manusia itu atas arahan pengarah pusat. Organ-organ manusia itu pun dibedah dan dicerai-ceraikan dari tubuhnya. Sewaktu profesor dan pembantu itu pergi keluar bilik bedah buat sementara, organ-organ manusia itu hidup dan berkata-kata. Organ perut manusia itu merasa lapar sekali. Jadi dan hidung juga tercium bau makanan yang dibawa oleh pembantu makmal tadi. Pada saat itu, organ-organ berbincang sama ada bersetuju atau tidak untuk memakan makanan tersebut. Akhirnya, kesemua organ seperti otak, hidung, mata, tangan, perut dan kaki bersetuju untuk makan makanan tersebut. Pada pengakhiran cerita, apabila pembantu makmal kembali masuk ke dalam bilik bedah itu dan diikuti dengan profesor, mereka berasa gelisah kerana pihak pusat telah tersalah informasi untuk mengarahkan profesor berkenaan membedah organ manusia. Dan profesor itu juga tersalah masuk ruang bilik bedah. Oleh itu mereka berdua bersepakat untuk mencantumkan kembali organ-organ berkenaan kepada tempat kedudukan asal organ itu. Akhirnya mereka berjaya untuk mencantumkan organ berkenaan dan memberikan suntikan sedar kepada orang yang dibedah. Jadi dapat dilihat di sini bahawa watak-watak yang diberi ada bersifat umum seperti profesor, pembantu, organ-organ seperti otak, hidung, mata, tangan, perut, mulut, kaki dan kesemua watak ini tidak dikhususkan atau dirincikan sama ada dari segi umur, rupa, bentuk dan juga fizikal. Seterusnya kita boleh lihat watak-watak organ yang berkata-kata. Hal ini kerana dalam dunia realiti, organ sebenar memang tidak berkata-kata. Namun di dalam naskah drama boleh dijadikan realiti fiktif dan menjadikannya sebagai naskah drama surrealisme. Sekarang kita ambil contoh lagi, iaitu
naskah bertajuk Taman Mimpi, boleh didapati di dalam kumpulan drama Taman Mimpi terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, iaitu pada tahun 2021, karya Exmar. Cerita ini dimulakan dengan lelaki tua yang menghitung-hitung jarinya. Naskah drama ini mengisahkan mengenai seorang lelaki tua yang duduk di bangku kayu dalam sebuah taman dengan melihat pokok besar yang sekejap wujud dan sekejap hilang. Kemudian lelaki tua itu hairan kerana sering kali terjatuh dari bangku kayu itu tanpa ia sedari. Tiba-tiba muncul pula wanita tua bunting yang tidak diketahui dari mana asalnya. Jadi mereka ini saling kejar-mengejar kerana lelaki tua itu ingin mengambil mawar merah dari tangan si wanita tua bunting itu. Akhirnya lelaki itu hanya mampu duduk di bangku kayu sambil menghitung-hitung jarinya. Dapat dilihat di dalam naskah ini bahawa subjek cerita ini tiada pengakhir atau tiada penamat. Namun cerita itu berakhir sebagaimana cerita itu bermula, iaitu lelaki tua duduk di bangku kayu sambil menghitung-hitung jarinya. Dan di hujung cerita, aksi lelaki tua itu adalah sama seperti permulaan cerita tadi. Kita lihat lagi bahawa di plot cerita ini tidak melihatkan plot yang jelas. Plot cerita tersebut tidak tersusun atau berkecamuk atau rencam atau boleh dikatakan sebagai anti-plot. Ini boleh dilihat dari satu aksi ke satu aksi yang lain, iaitu sekejap saja lelaki tua itu duduk di bangku kayu, sekejap terjatuh di tanah, sekejap duduk lagi dan sebagainya. Jadi cerita ini tidak melihatkan plot yang tersusun. Kita lihat lagi contoh naskah drama, iaitu drama sirih dalam kumpulan drama Pentas Sirih 2012. Tahun 2012 terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu karya Anna Herni-Wasli. Naskah ini dikarang sekitar tahun 2002. Naskah drama sirih ini mengisahkan mengenai kepentingan daun sirih dalam masyarakat Melayu sama ada dari segi adat, kesihatan, pantang larang dan sebagainya. Oleh itu dapat dilihat bahawa ruang penceritaan dalam naskah ini adalah ruang infinity. Ruang infinity ini bermaksud tiada satu titik sempadan ruang, iaitu ruang penceritaan itu boleh saja berpindah-pindah. Sebagai contoh, iaitu ruang penceritaan itu berpindah tempat, dimulakan dengan pelapor yang memulakan cerita, kemudian berpindah kepada ruang tamu dalam sebuah flat atau pangsapuri, kemudian berpindah lagi di kawasan Kebun Sirih, berpindah lagi ke pejabat Pak Haji, kemudian berpindah lagi di bilik bahas, beralih lagi kepada Kebun Sirih, kemudian dalam bilik Pak Haji. Seterusnya beralih pula kepada kawasan luar dan dalam rumah Pak Haji. Kemudian dalam acara meminang si Piah, dan terakhir pengakhiran cerita ditutup dengan laporan dari pelapor tadi. Kita dapat lihat ruang yang digunakan sangat banyak dan berpindah-pindah dari satu tempat ke satu tempat. Ianya tidak menetap pada satu ruang saja. Dapat kita lihat juga ciri-ciri surrealisme yang lainnya, iaitu seperti watak sirih yang dihidupkan, watak manusia yang dilihat sebagai watak umum dan tidak dikhususkan umur, fizikal dan juga sebagainya. Seterusnya kita boleh lihat dari segi subjek cerita, juga dapat dilihat bahawa cerita berakhir seperti posisi asal cerita itu bermula, iaitu dimulakan dengan aksi pelapor, pemberita dan diakhiri juga sebagaimana aksi permulaan cerita tersebut. Contoh terakhir lagi kita boleh lihat dalam naskah drama Pintu, iaitu kumpulan drama pentas Sukma Nitra terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 2009, iaitu karya Zefri Arif. Drama ini berkisarkan tentang kehadiran 5 peluang masa sebelum tiba. 5 masa yang bertentangan, iaitu masa muda sebelum tua, masa sihat sebelum sakit, masa kaya sebelum miskin, masa lapang sebelum sibuk dan masa hidup sebelum mati. Masa berlalu dengan ketepatan Allah tanpa memilih ruang, tetapi manusia bersungguh-sungguh untuk mengenal dan merenung masa kehidupannya. Ibarat ruang yang berpintu. Masa tetap berlalu, masuk dan keluar. Lalu hadir dalam setiap ruang kehidupan. Polan, iaitu watak utama, polan yang berada dalam satu vakum masa terperangkap dan keliru. Peluang kehadiran berlegar dalam jiwa dan fikir polan itu. Jadi polan itu mencari kehidupan dalam ruang yang tidak berpintu. Watak waktu tidak dapat diganjakkan
ke depan atau ke belakang secara hakiki, tetapi pandangan dan perasaan boleh bergerak selari dengan masa yang mengumpul sisa dan baki kehidupan setiap manusia. Boleh kita lihat bahawa naskah drama ini menggunakan ruang vakum, iaitu penceritaan itu terkurung dalam satu ruang, iaitu menetap dalam satu ruang itu sahaja. Jadi jelas bahawa dalam naskah drama contemporary Brunei ini yang berunsur surrealisme mempunyai ciri-ciri khas dalam penulisan drama surrealisme. Oleh itu, boleh saya simpulkan bahawa pelopor drama absurd di negara Brunei Darussalam ialah Zefri Arif Brunei dengan naskah pertama beliau berunsur absurd iaitu Tangga sekitar 1984 dan dibukukan di dalam kumpulan drama pentas Sukma Netra terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 2009 dan kemudiannya diikuti pula oleh penulis-penulis lainnya seperti Ekmar, Anna Herni Wasli, Syakirin dan Panji Lara. Hal ini mungkin sahaja kerana pengaruh aliran Zefri Arif kerana penulis lainnya itu pernah dididik dan bergiat bersama Zefri Arif Brunei. Sekian sahaja Puan Pengerusi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada ahli panel kedua atas penjelasan yang cukup padat itu tadi. Jelas di sini bahawa seperti drama realisme, drama surrealisme juga mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Contoh drama Melayu Brunei yang diutarakan oleh Dayang Kalbi tadi memudahkan kita untuk memahami dengan lebih jelas ciri-ciri drama surrealisme berdasarkan sinopsis cerita setiap naskah. Terima kasih Dayang Kalbi atas penerangan yang diberikan. Kita teruskan lagi dengan soalan terakhir forum ini. Baiklah, pada pendapat Awang Azli, apakah terdapat perbezaan aliran realisme pada setiap skrip drama yang Awang nyatakan? Silakan Awang Azli. Terima kasih Puan Pengerusi. Bagi pendapat saya, tidak ada sebarang perbezaan aliran realisme antara ketiga skrip drama yang saya jelaskan tadi. Kerana ketiga-tiga skrip drama tersebut semuanya mencerminkan kehidupan masyarakat sebenar yang ada pada masa ini di dalam konteks masyarakat Brunei secara khususnya. Cuma apa yang membezakan ketiga-tiga skrip drama tersebut adalah tentang soal permasalahan yang dalam skrip drama tersebut. Dan seperti dalam skrip drama zaman Dara-Dara zaman sekarang, ianya mempersoalkan tentang adat budaya Melayu iaitu lapik bunga pinang yang sudah jarang digunakan dan semakin dilupakan. Ini kerana adat ini boleh menimbulkan fitnah kerana jika didapati kain putih tersebut tidak mempunyai kesan darah, maka perempuan tersebut dikatakan bukan lagi darah dan telah dituduh melakukan perbuatan zina. Namun dengan pengetahuan dengan pengetahuan sains disebabkan wanita pada masa ini sudah banyak aktif bersukan dan mengikut kerja-kerja lasak, berkemungkinan seliput darah yang dimaksudkan itu sudah koyak, yakni hilang. Mana pula drama rezeki pula mempersoalkan tentang masalah pengangguran yang berlaku di negara Brunei. Penulis ingin mengangkat masalah ini dengan memberikan pandangan maupun nasihat kepada masyarakat bahawa sudah sampai waktunya mereka perlu berdikari sendiri untuk mendapatkan sumber rezeki dengan cara bekerja sendiri maupun berniaga. Masyarakat perlu menghapus sikap mengharapkan pekerjaan di sektor kerajaan. Manakala drama Ikut Rasa Binasa, Ikut Hati Mati, drama ini mempersoalkan tentang masalah gejala buli yang berlaku di dalam sekolah. Gejala buli ini bukan baru berlaku malah ianya sudah ada dari dulu lagi. Penulis mengangkat masalah ini agar menyadarkan masyarakat, terutama para pelajar sekolah, supaya menjauhi gejala buli ini. Kerana gejala buli ini adalah satu perbuatan jenayah dan boleh dikenakan hukuman jika didapati bersalah. Kesimpulannya ialah ketiga naskah drama Brunei yang saya nyatakan tadi tidak mempunyai perbezaan dari segi aliran realisme.
Yang membezakan ketiga-tiga naskah tersebut adalah dari segi soal permasalahan yang diangkat oleh penulis saja. Saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih panel pertama di atas perkongsian sebentar tadi. Seperti yang dijelaskan oleh Awang, jika dilihat pada naskah drama yang dipilih, perbezaan yang terdapat pada naskah-naskah drama realisme Brunei hanyalah pada soal permasalahan atau isu yang diangkat oleh pengarang dalam naskah mereka. Setiap naskah mempunyai isu yang tersendiri dan pengarang cuba untuk menyampaikan pesanan kepada masyarakat tidak kiralah dari sudut pelajaran iaitu persekolahan, alam pekerjaan dan sebagainya. Jelas bahawa kepekaan pengarang terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat dapat dilihat melalui naskah drama yang dihasilkan. Selanjutnya, beralih pula kepada panel kedua. Tadi Dayang Kalbi telah mengongsikan beberapa naskah drama Brunei yang bercirikan surrealisme. Jadi soalan saya seterusnya ialah, apakah pandangan Dayang terhadap penguasaan drama surrealisme dan prospeknya? Dapatkah Dayang menjelaskan dengan lebih lanjut? Silakan Dayang. Baiklah Puan Pengerusi, jika kita lihat naskah-naskah drama Brunei, kebanyakannya adalah bersifat realisme. Namun tidak banyak penulis yang menulis naskah drama berbentuk surrealisme. Hal ini kerana mungkin saja kerana tidak banyak penulis yang ingin mencuba untuk bereksperimental dengan mengalihkan cara penulisan daripada berunsurkan realisme. Mungkin penulis beranggapan bahawa jika menulis naskah drama berunsur surrealisme ini, ia kurang diterima oleh masyarakat kerana surrealisme tidak seperti karya drama realisme, iaitu yang menyentuh hal-hal sosial dalam realiti kehidupan. Tetapi sebenarnya, dengan adanya naskah drama surrealisme ini, ia boleh membuka minda pembaca untuk berfikir secara kreatif, tajam dan memahami cerita-cerita yang disampaikan itu. Cerita-cerita yang disampaikan itu sebenarnya menguji kekritisan pola fikir kita terhadap karya mereka itu. Saya pasti bahawa penulisan naskah drama berunsur surrealisme ini boleh berkembang lebih pesat lagi di negara kita jika adanya inisiatif beberapa pihak untuk bekerjasama mengadakan kegiatan sama ada peraduan menulis naskah drama surrealisme atau kegiatan lainnya seperti pertandingan drama pentas sekolah-sekolah, dan naskah-naskah yang dibuat itu perlu dibukukan agar dapat menjadi rujukan bagi penulis yang akan datang. Sekian Puan. Terima kasih Dayang Kalbi atas penjelasan Dayang sebentar tadi. Seperti apa yang dijelaskan oleh panel kedua kita bahawa drama surrealisme itu dikatakan belum banyak dihasilkan oleh penulis tempatan iaitu penulis dari negara Brunei Darussalam sendiri. Kebanyakan penulis menulis karya yang berunsur realisme sahaja. Ini kerana penguasaan mereka adalah lebih baik daripada penguasaan mereka dalam aliran surrealisme. Hadirin sekalian, demikian tadi sudah kita dengarkan mengenai drama realisme dan surrealisme dalam naskah drama kontemporeri Brunei daripada panel pertama dan kedua. Selanjutnya, sebelum mengakhiri topik perbincangan forum kita hari ini, saya ingin mempersilakan panel pertama untuk membuat rumusan daripada perbincangan awang tadi. Silakan. Terima kasih Puan Pengerusi. Secara keseluruhannya, naskah drama realisme pada masa ini banyak mengangkat permasalahan yang berlaku pada masa kini. Contoh yang saya kemukakan tadi jelas mempersoalkan tentang adat budaya Melayu iaitu lapik bunga pinang yang sudah jarang digunakan ini kerana yang sudah jarang digunakan kerana adat ini boleh menimbulkan fitnah. Penulis juga mengangkat permasalahan pengangguran yang berlaku di kalangan pelajar pelepasan universiti pada masa ini dengan memberikan solusi seperti berdikari sendiri iaitu mendirikan atau membuat pekerjaan sendiri tanpa mengharapkan lagi pekerjaan dari sektor kerajaan. Penulis juga giat mempertengahkan isu-isu gejala buli yang sering berlaku di semua peringkat sekolah yang sehingga kini belum ada penyelesaiannya untuk membendung masalah gejala buli tersebut.
Akhir sekali, diharapkan naskah drama tersebut dapat memberikan kesedaran kepada semua peringkat masyarakat terhadap permasalahan yang berlaku di sekeliling mereka, dan diharapkan juga agar ada solusi untuk permasalahan yang dinyatakan, walaupun ianya hanya sekadar imajinasi yang dibuat oleh penulis, namun ianya adalah gambaran permasalahan yang berdasarkan kepada kenyataan yang berlaku pada dunia nyata. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih panel pertama. Seterusnya kita dengarkan pula rumusan daripada panel kedua mengenai perbincangannya tentang aliran surrealisme. Silakan Dayang Kalbi. Terima kasih Puan Pengerusi. Jadi sebagai kesimpulan, surrealisme dalam konteks pernaskahan drama kontemporari Brunei memang tidak ramai penulisnya. Hal ini kerana kurangnya penulis-penulis Brunei untuk bereksperimen dengan menggunakan aliran surrealisme dalam naskah drama mereka. Mungkin sahaja bahawa karya yang sudah dicetak tidak banyak sambutan daripada penikmat atau pembaca untuk menikmati dan memahami cerita yang disampaikan di dalam naskah drama mereka. Namun saya yakin bahawa dengan adanya naskah drama berunsur surrealisme di dalam negara ini, apabila naskah drama mereka itu dipentaskan, saya yakin bahawa banyaknya penonton akan menyaksikan persembahan dan drama tersebut, dan persembahan tersebut akan dilihat sebagai persembahan yang agak menakjubkan. Jadi akhir kata daripada saya iaitu, ilusi boleh menjadi kenyataan apabila dikarang dengan tinta yang akan menjadi sebuah dunia. Kemudian kita hidup dengan pak iramanya. Berilusi dengan kreatif akan membawa kepada dunia surrealisme yang kita impikan. Sekian saja Puan Pengerusi. Terima kasih panel kedua. Demikian tadi rumusan perbincangan daripada kedua ahli panel kita tentang aliran realisme dan surrealisme dalam naskah drama kontemporari Brunei. Secara keseluruhan, naskah drama kontemporari Brunei ini memang ada yang bersifat realisme dan surrealisme. Walaupun bilangan aliran surrealisme adalah sedikit daripada realisme, namun inisiatif penulis untuk menghasilkan drama bersifat surrealisme itu tetap ada, atau mungkin sedang giat dilaksanakan agar dapat menciptakan sesuatu yang baru dan tidak terikat dengan realisme sahaja. Pada hakikatnya, kedua-dua aliran ini, iaitu realisme dan surrealisme, mempunyai kelebihan masing-masing. Realisme adalah salah satu aliran yang membincangkan mengenai sesuatu kenyataan sebenar atau real yang berada dalam lingkungan sosial. Hal ini juga dapat membuka minda pembaca tentang isu yang berlaku pada zaman tersebut selaras dengan naskah tersebut dihasilkan. Sementara surrealisme menolak konvensi yang ada dalam realisme. Dengan pencirian yang dikongsikan oleh panel pertama dan panel kedua, sedikit sebanyak dapat membantu kita untuk memahami perbezaan aliran realisme dan surrealisme dalam naskah drama. Sekali lagi, terima kasih diucapkan kepada ahli panel, Awang Azli dan Dayang Kalbi, bagi membincangkan forum yang bertajuk Realisme dan Surrealisme dalam naskah drama kontemporari Brunei pada petang ini. Baiklah, sekarang saya akan membukakan sesi soal-jawab kepada hadirin sekalian yang ingin bertanyakan soalan mengenai tajuk forum kita kali ini. Kepada yang ingin bertanya, sila angkat tangan atau boleh saja di-type di ruang komen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Tuan. Okey, boleh dengar? Ini saya Dr. Maslina. Okey,
Soalan saya mudah saja. Antara dua ni, panel ini. Ada tak range ataupun tahun tertentu dalam menentukan aliran surrealism ni sama realism ni? Satu, secara umum. Kedua, kalau dalam konteks khusus, kalau ada dua benda ni dalam modul ni contemporary bahan yang dipilih itu, apakah beza moden dan contemporary untuk jadikan penelitian terhadap bahan-bahan yang dipilih? Okey. Baiklah, terima kasih Dr. Maslin. Mungkin soalan Doktor boleh dijawab oleh mana-mana ahli panel lah. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab persoalan tadi dengan melihat aliran surrealisme. Jadi seperti yang saya telah terangkan tadi bahawa surrealisme ini menurut Manasikana adalah berupa absurd. Jadi kalau diperhatikan, apakah karya pertama yang diterbitkan di Brunei yang berunsur absurd atau surrealisme boleh dilihat daripada karya Zefri Arif, iaitu dalam tajuk Tangga. Dan naskah tersebut terdapat di dalam drama kumpulan pentas Sukma Nitra yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2009. Jadi karya Tangga ini dikarang sekitar 1984 semasa sewaktu itu mungkin Tuan Zefri Arif masih bergelar sebagai seorang pelajar pusat tingkatan 6. Jadi nampak di sana permulaan karya-karya surrealisme itu bermula dari sekitar tahun 1984. Mungkin itu saja. Baiklah, terima kasih atas penjelasan Dayang. Seterusnya, mungkin Awang Azli ingin menjawab sedikit. Soalan dari Dr. Maslin. Bagi saya, skrip aliran realisme ni bermula, kalau kita lihat dari segi keseluruhan secara umumnya, kalau kita lihat ianya mula dari di Eropah pada pertengahan abad ke-19 hingga ke awal tahun 2000, abad ke-20. Ini kerana mereka ingin sebagai merontak kepada aliran romantisme yang menganggap romantisme itu sudah terlaluan, tidak lagi nyata kepada dunia, ia kontennya bukan lagi dari berdasarkan kepada dunia nyata. Jadinya boleh saya katakan ianya bermula dari tahun pada awal pertengahan abad ke-19 hingga ke awal tahun abad ke-20. Tapi saya kurang pasti jika ada siapa yang penulis skrip drama Brunei yang memulakan, tetapi berdasarkan kepada contoh yang saya berikan tadi, boleh saya katakan Rahman Yusof pada tahun 1995 membuat skrip drama yang menggunakan aliran realisme. Malah yang pada kini kita boleh lihat yang terkini adalah skrip drama yang dihasilkan oleh Panji Lara. Sekian daripada saya. Baiklah, terima kasih atas penjelasan Awang. Kita teruskan dengan soalan daripada Awang Adik Fatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soalan ni orang teruslah dua. Tapi
tadi aku tertarik dengan yang Dayang Kalbi cakap yang mengatakan bahwa apa tu tadi ya, yang last satu, kalau drama surrealisme ni dipentaskan, akan mendapat pasti akan mendapatkan sambutan yang Sambutan ramai. oleh itu memandangkan masa ni, masyarakat masa ni lah, bukan yang dahulu lah, ataupun orang zaman generasi masa ni lebih dekat dengan filem. Bagaimanakah pementasan teater ni, sama ada surrealisme dan realisme ni mampu taraf filem akan hebat dari anu ni, orang pementasan ni lebih hebat. Bagaimana? Maaf, Tuan Fatul. Tadi signal anda kurang jelas. Boleh ulang semula? Singan mana tu? Yang pasal Awal kah? enggak, dari yang filem boleh ulang balik. Memandangkan kanak-kanak masa ni lebih dekat dengan filem. Diorang lebih kenal lah filem itu. Diorang berbanding dengan persembahan teater. Oleh itu, bagaimanakah teater ataupun drama yang macam realisme ataupun surrealisme mampu menandingi persembahannya setara filem atau bahkan lebih hebat? Baiklah, terima kasih Tuan Adik Fatul. Jadi kalau kita lihat teater masa ni di Brunei memang semakin berkembang dengan adanya masa bulan 7 kalau tidak silap bulan 8 adanya festival National Festival Teater Brunei. Jadi di sana ia ada mengumpulkan untuk pengalaman lah saja, mengumpulkan penggiat seni teater. Mereka dicantumkan sama ada dari aliran Inggeris atau aliran Melayu. Jadi di sana dilihat banyaknya sambutan berbandingkan daripada sebelum-sebelumnya kerana banyak kumpulan-kumpulan yang dicantumkan untuk berada dalam satu pentas. Jadi dapat dilihat di sana, kalau saya lihat ini mungkin dari segi aliran Inggeris, adanya juga drama surrealisme sebenarnya masa festival tersebut. Jadi banyaknya komentar-komentar dari penyaksi itu yang melihat teater tersebut, katanya mengatakan bahawa teater tersebut yang berunsur surrealisme itu memang hebat macam bagi diorang kebaruan. Kalau Tani melihat kalau drama filem selalunya kartun kan, ada mimpi, ilusi kan, ilusi ni sama ada berbentuk fantasi, imajinasi, mimpi dan sebagainya. Jadi boleh saya katakan jika dipentaskan dan boleh disebar-sebarkan untuk menjadi kebiasaan rakyat kita ni untuk menerima teater ni di negara Brunei Darussalam, sama ada ianya bersifat realisme atau surrealisme, saya memang boleh dikatakan ia kebaruan bagi Brunei lah. Jadi saya katakan iaitu drama-drama seperti ini memang boleh disambut dengan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kerana kalau kita lihat selalunya di Brunei Darussalam ia bergerak melalui satu kumpulan saja. Contohnya kumpulan Putera Seni kumpulan Putera Seni itu pun adanya mini teater. Alhamdulillah kalau pesta buku mini teater dari kumpulan Putera Seni itu memang banyak sambutan ia ada juga realisme, surrealisme dan sebagainya. Jadi boleh saya simpulkan bahawa jika jika drama surrealisme itu dipentaskan, tidaklah saya mengatakan ia boleh menandingi filem pasal filem lebih banyak ditontonkan di media sosial ni dengan zaman teknologi. Jadi bolehlah kita bermula daripada satu tahap ke satu tahap untuk bagaimana memperkembangkan drama-drama di Brunei ini agar dapat ditonjolkan dan dilihat apakah kualitinya yang sebenarnya.
Jadi mungkin itu saja, Tuan Adik Fatal. Baiklah, terima kasih Dayang atas perkongsian sebentar tadi. Mungkin banyak lagi sebenarnya soalan yang ingin diajukan daripada hadirin, namun masa amat mencemburi kita. Kami memohon maaf kerana tidak dapat meneruskan perbincangan sesi kuis ini. Jadinya, alhamdulillah, hadirin yang dihormati sekalian, selesailah sudah penjelasan dan perbincangan daripada kedua ahli panel kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Awang Muhammad Nur Azli dan Dayang Siti Nur Kalbi kerana sudi hadir selaku ahli panel dan mengongsikan pendapat serta buah fikiran masing-masing. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah-pensyarah, penggiat-penggiat sastra, mahasiswa-mahasiswi, serta para tetamu yang berkesudian menghadiri forum petang ini. Semoga segala ilmu yang dibincangkan dan pendapat yang dikongsikan oleh semua akan dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya. Kami juga ingin memohon maaf andai tersilap kata atau terkasar bahasa sepanjang forum ini dijalankan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang baik itu datangnya dari kekhilafan diri sendiri juga. Sebelum mengakhiri forum petang ini, terimalah dua rangkap pantun daripada saya. Andai ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Andai ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Alhamdulillah, maka dengan ini saya akhiri forum kita hari ini. Saya mewakili barisan panel dan tim produksi forum. Sekali lagi ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada hadirin yang sudi hadir bagi menyaksikan forum ini. Bagi mengakhiri forum hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baiklah, sekian dan sehingga kita berjumpa lagi di sesi forum seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.